daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yutfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib, dan kami bertawakal kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan taun dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, saya Faiz Haji Osman. Selasa 9 malam untuk kita dengarkan kupasan ilmu dalam bicara adab kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dah pun berada atas talian kita malam ini. Dan insyaAllah kita nak masuk Ramadan dah minggu hadapan. Jadi kita nak dengar sama-sama malam ini perincian kita tentang adab ketika puasa Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah. Haji Faiz, apa khabar? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah nak Ramadan dah kita. Harapan kita sempat berjumpa dengan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah untuk sama-sama kita beribadah sebanyaknya di bulan penuh dengan keberkatan, bulan penuh keampunan ini insyaAllah. Dan malam ini bicara kita tentang adab ketika berpuasa Ramadan. Kita dah minggu lalu tentang adab bersedekah. Sebelum tu dah sebut tentang adab berdoa, kan? Kita dah sebut juga tentang adab baca Al-Quran. Jadi antara amalan-amalan yang boleh kita perbanyakkan di bulan Ramadan ini. Dan kita nak sambung lagi, ini spesifik terus tentang adab
ketika puasa Ramadan. Anda boleh dapatkan kitab yang kita bawakan. Kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Saya kongsikan linknya di Facebook dan juga anda boleh sama-sama rujuk untuk dapatkan kitab ini. InsyaAllah Ustaz, kita nak mulakan pengajian ilmu kita malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kefahaman kepada kita, juga taufik kepada kita untuk beramal dan menjadikan apa yang kita pelajari ini satu yang bermanfaat, yang kita boleh amalkan dan boleh kita sampaikan kepada ahli keluarga, juga teman-teman, juga kepada orang yang kita kenali ataupun tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmika wa qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna 'ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. DJ Faiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa dalam pemeliharaan dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang mendengarkan dan mengikuti pengajian kita pada malam ini melalui FB IKIM, juga YouTube IKIM. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah dikurniakan kesihatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini bertemu kembali kita dalam siri pengajian mingguan kita dalam pembicaraan kitab
yang mana membahaskan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan juga daripada para salafun salih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Setelah beberapa pengajian yang kita lalui, kita membahaskan berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan tanpa kita sedari ataupun tidak, kita mahu ataupun tidak, kita sudah semakin hampir dengan bulan Ramadan. Kita sedar tak sedar minggu depan dah bulan Ramadan dah. Dan ini Ramadan yang berbeza kita harapkan daripada Ramadan yang lalu. Yang lalu kita semua mungkin berada di rumah masing-masing, dan kita harapkan pada tahun ini sebagaimana biasa kita dapat melalui Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ramadan bukanlah satu perkara ataupun satu bulan yang kita sebutkan bulan yang biasa. Tetapi di sana penuh dengan keistimewaan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan kepada kita. Sampai orang-orang Arab di Jefais, mereka menganggap Ramadan ini sebagai tetamu yang bertamu di rumah. Jadi kalau kita ni, kalaulah kita kemas rumah ni bila nak raya kan, nak dekat raya kita cuci rumah, kita hias rumah. Tapi sebahagian orang-orang Arab menjadi adat mereka, sebelum masuknya Ramadan mereka kemas rumah, mereka hias rumah mereka cantik-cantik, dan mereka tulis ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan kerana mereka menganggap Ramadan itu sebagai tetamu yang mana membawa kepada mereka bukan sahaja rezeki dari sudut luaran ataupun kita sebut zahir, tetapi batin. Kenapa? Pada bulan Ramadan ada padanya keampunan Allah. Pada bulan Ramadan adanya rahmat Allah. Pada bulan Ramadan adanya pembebasan daripada api neraka. Pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Pada bulan Ramadan dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Pada bulan Ramadan segala-galanya ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjarkan ataupun menggandakan pahala bagi setiap amal yang dilakukan. Sangat banyak kalau kita nak bicarakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi sangat perlu untuk orang-orang yang ingin menghadapi bulan Ramadan, dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke bulan yang sangat mulia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita baca daripada apa yang terdapat di dalam kitab yang sedang kita pelajari, suka untuk kita ambil sedikit apa yang disebutkan oleh penulis yang sama di dalam kitab beliau yang lain. Syed Muhammad Amin ada sebuah kitab khusus tentang bulan Ramadan. Kalau nanti mungkin saya jumpa DJ Faiz, saya bagi satulah hadiah pada DJ Faiz. InsyaAllah. Tajuk bukunya Marhaban Ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Di situ ada satu bab yang membicarakan persediaan sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi ni dalam kitab ini kita akan bahaskan apa adab kita pada puasa Ramadan. Tapi sebelum itu baik kiranya kita cerita sebelum nak masuk Ramadan ni apa kita kena buat. Kenapa kita kena ceritakan? Sebab tak ramai orang membicarakan tentang persiapan menghadapi Ramadan. Kalau persiapan raya di Faiz tak payah suruh pun kita siap. Sebelum masuk Ramadan lagi tak dah ada.
Sebelum masuk Ramadan lagi dah prepare. Dah prepare dah baju raya, kuih raya, langsir raya, semua raya. Dan tak perlu belajar, semua orang pandai. Tetapi persiapan Ramadan tidak semua orang mengambil perhatian padanya. Maka perkara pertama yang disebut oleh Said Muhammad Amin dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, ketika seseorang itu ingin masuk ke bulan Ramadan, dia kena hilangkan segala perkara-perkara yang boleh menghalang dirinya daripada mendapat kebaikan Ramadan. Ini perkara yang sangat penting. Tadi kita dah sebutkan, orang kalau puasa di bulan Ramadan, dia masuk ke bulan Ramadan, doanya dimakbulkan Allah. Rahmat akan Allah beri. Amalan akan digandakan. Tetapi di Faiz, ada orang-orang yang dia tak dapat semua benda. Rugi tak kalau kita sepatutnya mendapat sangat banyak kebaikan daripada Ramadan, tiba-tiba tak dapat? Itu satu perkara yang sangat merugikan. Jadi siapa orang-orang yang tak dapat semua nikmat-nikmat daripada bulan Ramadan, doa mustajab, kebaikan yang kita dapat dengan rahmat yang Allah berikan, Allah ampunkan dosa, semua benda ni satu tawaran yang sangat istimewa pada Ramadan. Tapi disebutkan kita kena buang dan kita kena hilangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terhalang daripada mendapat semua perkara tersebut. Yang pertama disebutkan adalah orang yang derhaka kepada ibu dan ayah. Jadi kita nak minta maaf dengan mak ayah ni jangan tunggu raya. Bukan kita sekata salah untuk bermaaf-maafan di hari raya. Bagus. Bermaaf-maafan ni kena sentiasa sebenarnya. Tetapi lebih utama sebelum masuk Ramadan, telefon mak ayah kita. Mungkin kita tak boleh rentas negeri. Tapi bukannya kita tak boleh telefon merentas negeri. Telefon lain lah. Kalau tak boleh telefon merentas negeri, mungkin saya rasa huru-hara kita. Tapi kita boleh telefon, boleh video call, boleh macam-macam. Jadi ketika mana sebelum masuk Ramadan, pastikan hubungan silaturahim kita dengan mak ayah kita terutama ni kita betulkan. Minta maaf dengan mak ayah kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita rasa mak ayah kita salah. Tetapi ingat, ibu dan ayah kita, terutamanya ibu kita, adalah jalan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi nak dapat nikmat-nikmat yang lain. Kalau ridha Allah pun tergantung pada ibu dan ayah. Kebaikan-kebaikan yang lain daripada Allah lebih-lebih utamanya tergantung pada ibu dan ayah. Jadi orang yang derhaka dengan mak ayah, jangan bawa sifat tersebut masuk Ramadan. Kalau tidak nanti rugi Ramadan kita. Yang kedua, orang yang ada bermusuhan. Jadi jangan bawa dendam kesumat, jangan bawa kemarahan kita pada kawan-kawan, adik-beradik, jiran-jiran. Jangan bawa semua sifat-sifat tersebut. Tetapi maafkanlah kesemua mereka agar kita mendapat kebaikan daripada Ramadan nanti. Bahkan orang yang memaafkan orang lain, itu jalan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak nak maafkan? Sebenarnya kita tertipu dengan syaitan. Walaupun kita rasa, saya betul dalam masalah ni Ustaz. Kan? Kenapa saya yang kena minta maaf? Itu biasalah kita. Kenapa saya yang kena minta maaf? Itu je lah yang kita... Kalau kita minta maaf, apa masalah dia? Tak ada masalah. Bahkan orang yang merendahkan diri, Allah akan angkat. Tak ada ruginya kita maafkan orang. Tak ada ruginya kalau kita menegur orang lain dulu sebelum dia menegur kita. Tak ada ruginya. Bahkan ia jalan untuk kita dapat kebaikan-kebaikan yang besar nanti di sisi Allah Ta'ala. Biarlah orang nak kata apa dijisaif pada diri kita. Yang penting kita tidak terhalang daripada dapat kebaikan di bulan Ramadan. Rugi sangat. Kalau kita dah sampai ke Ramadan, tiba-tiba kita doa kita Allah tak terima. Tiba-tiba kita mohon ampun kita Allah tak terima. Rupanya ada perkara-perkara yang menghalang kita daripada mendapat perkara-perkara tersebut. Kemudian yang ketiga juga disebutkan orang-orang yang meminum arak. Meminum arak. Yang keempat, orang yang berzina.
Jadi ini antara golongan-golongan yang diharamkan daripada dapat kebaikan daripada bulan Ramadan. Jadi ini persiapan mula-mula yang kita nak. Kemudian perkara yang kedua sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yang perlu kita lakukan adalah mendatangkan niat-niat yang baik. Jadi belum kita masuk bulan Ramadan ni, datangkan dulu niat-niat yang baik. Apa yang kita nak lakukan di bulan Ramadan ni. Jadi jangan nanti kita jadi orang yang macam tak sedar. Esok puasa dah. Kita sampai tak tahu bila Ramadan tu datang. Kalau orang yang tak sedar, itu tanda tak sedia. Tapi kalau dia buat persiapan dah, tahun ni nak tarawih 20, tahun ni nak baca Quran setiap pagi, petang nak buat salawat, dah buat jadual Ramadan ni, maka itu tanda orang yang siap untuk menghadapi Ramadan. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, pastikan Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu. Jadi kalaulah Ramadan kita yang lalu kita duduk di rumah, kita tak banyak berbicara tentang orang, mengata orang, sebab duduk di rumah. Jadi jangan sebab Ramadan tahun ini kita pergi ke masjid, kita jadikan masjid tempat kita berbicara dengan orang lain tentang hal orang lain. Itu bukan menjadikan Ramadan kita makin baik, tapi itu menjadikan Ramadan kita semakin kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa perkara yang mana perlu kita ambil perhatian. Sekarang kita masuk terus ke kitab ini sedikit sebelum kita berhenti rehat. Dan di halaman 378 yang ada kitab, di halaman 378, adab ketika berpuasa Ramadan. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan, yang pertama disebut oleh Said Muhammad Amin, solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat pada malam pertama di bulan Ramadan. Dan pada setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fat. Ini amalan para ulama. Tapi mungkin tak terlalu popular di tempat kita. Tetapi memang ada amalannya, terutama di Yaman. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam Kanzun Najah was Surur. Syekh Abdul Hamid Kudus ni dia orang Indonesia sebenarnya, tapi menetap di Mekah dan menulis kitab berbahasa Arab, dan diambil faedahnya oleh ulama seluruh dunia. Umat Islam ambil faedah daripada beliau dalam keadaan beliau itu bukanlah orang Arab tapi ajam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, tentang Syekh Abdul Hamid Kudus. Maka dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan, barang siapa yang pada malam pertama di bulan Ramadan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dan membaca surah Al-Fat, maka dirinya akan terjaga setahun penuh. Itu disebutkan dalam kitab tersebut. Ala kulli hal, kita nak bagi dia tahu di sini apa dia? Perkara yang kalau boleh kita jaga sungguh-sungguh. Kalau kita baca dalam Sairus Salikin, Syekh Abdul Samad Falimbani bawa kepada kita tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, sampai kita faham perkara yang paling kita perlu jaga adalah malam pertama di bulan Ramadan. Jadi kalau boleh malam pertama bulan Ramadan, jangan sibukkan kita dengan benda lain. Selesaikan kerja awal, dan kemudian malam itu kita solat tarawih. Hidupkan malam pertama itu supaya apa? Permulaan yang baik. Ia merupakan jalan kepada nanti pengakhiran yang baik. Jadi kalau malam pertama tunggal langgang, tarawih pun tak sempat, dengan macam-macam urusan, jadi tak cantiklah Ramadan kita tu. Tak cantik Ramadan kita. Jadi perkara pertama yang kita boleh sebutkan adalah menjaga malam pertama daripada Ramadan kita. Banyak akan berdoa. Ada doa-doa yang para ulama sebut dah. Malam ataupun ketika kita melihat anak bulan Ramadan, maka kita baca doa. Kemudian kita berharap datangkan niat-niat yang baik sebelum melalui Ramadan yang sebulan. Supaya bila kita sudah siapkan dengan niat-niat dan hala tuju yang baik di bulan Ramadan, menjadikan nanti Allah yang akan bimbing kita. Kita kalau bimbing diri kita sendiri memang selalu ke laut lah istilahnya. Jadi biarlah kita dibimbing oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah setelah ini kita akan sambung lagi pembacaan kita di dalam kitab adab berkaitan dengan adab berpuasa Ramadan. InsyaAllah kita nak sambung selepas ini pengajian kita. Anda yang terus setia bersama kami, terus dengarkan radio dan juga menonton di Facebook dan YouTube kita. InsyaAllah semoga bermanfaat. Berehat seketika, kembali selepas ini. Kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita, adab berpuasa Ramadan. Dan kita bersama dengan Ustaz Ahmad Solahuddin Harun. Kita bicarakan dalam kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. InsyaAllah banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Suka saya nak sebut tadi Ustaz kongsikan. Tahun ni dah dapat pergi masjid dah. Tapi duk bercakap pasal orang, lain pula jadinya. Sebelum ni dekat rumah pun. Itu yang kita risaukan tu. Sebab dah lama tak jumpa. Banyak nak bincang tu. Itulah. Kita harap insyaAllah dapatlah kita pelihara sama-sama. Dan insyaAllah kita sebut lagi. Banyak lagi adab ketika berpuasa Ramadan yang kita nak dengarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh penulis dalam kitab adab ini? Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Itu terkenal bulan Ramadan. Dikenal sebagai bulan ibadah, dikenal sebagai bulan Al-Quran. Maka jaga Ramadan kita dengan memperbanyakkan amal. Antaranya zikir, salat sunat, doa, sedekah, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya dan pelbagai macam ketaatan lain. Bahkan sebagaimana kita sebutkan, sebahagian antara kelebihan di bulan Ramadan, setiap amalan sunat itu mendapat pahala amalan wajib di bulan selain Ramadan. Dan pahala amalan wajib menyamai 70 kali ganda amalan yang wajib di bulan yang lain. Jadi banyak dan besarnya pahala di bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita menjaga bulan Ramadan dengan memperbanyakkan amal di dalam. Kalau kita ingat, kita pernah sebut tentang Al-Quran, Al-Imam Syafi'i, imam kita, ikutan kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Al-Quran setiap hari sekali di Faiz. Itu di luar Ramadan. Bila mana masuk Ramadan, khatam Al-Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali khatam Al-Quran. Maka tidak hairanlah bagaimana orang-orang sebegini hati mereka bersih.
kerana kita dapat lihat betapa dekatnya mereka dengan Al-Quran. Kalau nak cerita sehari 2 kali khatam, kalau kita ni makan tidur pun belum tentu khatam lagi. Tetapi kefasihan yang dipunyai oleh mereka dan juga kebersihan hati mereka mampu menjadikan mereka membaca dan memahami maknanya dan menghayati apa yang dibaca oleh mereka. Jadi membaca ataupun kita membaca kitab-kitab tentang bagaimana orang saleh melalui Ramadan mereka, itu satu perkara yang nanti memberi inspirasi. Kita tengok bagaimana saya pernah pergi ke Yaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di Yaman, di satu musalla ataupun di Darul Mustafa, di tempat Habib Umar salat tarawih di sana. 20 rakaat 2 juzuk setengah. Kita di sini kalau yang sejuzuk pun kita lari dah. Bayangkan, mereka witir, kita witir 3, mereka witir 11. Witir 11 tu baca pula 1 juzuk. Maka dengan melihat orang-orang lain, kita akan termotivasi juga untuk menambahkan ibadah. Jadi penting ketika mana kita di bulan Ramadan, kena ada teman-teman yang baik. Kena cari kawan-kawan tadarus, kawan-kawan sembahyang tarawih, supaya kita ada kekuatan untuk menambah ibadah. Kemudian yang ketiga, menunaikan salat sunat tarawih pada setiap malam secara rutin. Ni kerana apa? Antara keistimewaan Ramadan ada padanya salat tarawih, salat yang tidak ada pada bulan yang lain. Istimewa lah. Itu menandakan Ramadan tu istimewa. Maka tengok, sampai disebutkan apa? Jika terdapat uzur pada bulan Ramadan untuk melaksanakan. Ataupun kita kalau terdapat uzur tak boleh sembahyang tarawih. Kerana ada kesibukan ataupun sakit dan sebagainya. Sampai sunat untuk diqadha. Sampai macam tu. Pada waktu yang lain. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yakni salat tarawih, itu maksudnya salat malam tu dimaksudkan dengan salat tarawih. Kerana iman dan mengharap keredaan Allah. Ada syaratnya. Bukan sembahyang tarawih 20 sebab nanti nak upload dekat Facebook dan tarawih 20. Oh, bagusnya kita orang ni 8 je. Nak tunggu komen macam tu. Itu bukan imanan wahtisabah. Imanan wahtisabah ni buat memang mengharapkan keredaan Allah. Rasa manisnya ibadah di Ramadan kerana ia ibadah yang memang diharapkan oleh orang-orang yang ingin mencari Allah. Maka orang-orang yang melakukan tarawih dengan mengharapkan hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa. Tengok, kalau kita baca dalam hadis saja di Faiz, kita akan lihat bagaimana ketika mana orang melaksanakan puasa. Puasa yang dilakukan kerana Allah akan ampun dosa dia. Itu bila sebut tentang hadis sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih yang dilakukan kerana Allah akan ampun dosa. Sebab itu kita kata Ramadan bulan pengampunan. Belum kita mohon ampun, segala perbuatan kita menjadikan kita diampunkan Allah. Bayangkan bagaimana orang yang kalau malam hari dia menadah tangan merintih mengharapkan keampunan daripada Allah. Tidakkah ia jalan untuk dapat keampunan? Maka sebab itu kita kena jaga Ramadan kita baik-baik agar Ramadan ini memberikan kita kebaikan pada kita nanti di akhirat. Seterusnya disebutkan antara perkara yang perlu kita jaga ketika mana di bulan Ramadan, tidak menggunjing. Menggunjing ni bahasa Indonesia, menggunjing ni kita sebut mengumpat lah. Tidak mengumpat seseorang atau berbohong atau mengadu domba. Kerana hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Secara ringkas kita boleh sebut apa dia? Ketika mana masuk bulan Ramadan, jaga diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Kalau pahala puasa kita terbatal, maka kita jadi orang-orang yang Nabi sebut dalam hadis, apa dia?
hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi hebatnya kita, lapar dan dahaga kita dapat, tapi badan kita tak kurus-kurus juga. Kan? Maka apa yang sebenarnya kita cari di Ramadan? Bukan kurus. Bukannya lapar dan dahaga. Tetapi yang kita cari di Ramadan adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kalau kita masuk Ramadan orang kata kita tak kurus pun bulan puasa ni, ataupun kita kurus sangat sebab bulan puasa ni. Sebab itu bukan tujuan kita masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan untuk dapat semua kebaikan-kebaikan akhirat. Dan ketika kita dapat kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia akan menyusul. Bila kita puasa, kita jadi sehat. Bila kita puasa, kita jadi kurus. Itu akan mengikut. Tapi itu bukan tujuan. Itu kita kena fahami dengan baik. Kemudian yang kelima, tidak berbicara buruk tatkala berpuasa kerana ia menghapus pahala puasa. Perkara yang sama juga kita sebut, jaga lidah kita. Sampai Nabi ajar apa? Kalaulah kita dengar orang yang cakap buruk ataupun dengar sesuatu yang buruk, ingatkan diri kita sesungguhnya kita sedang berpuasa. Jadi kita kena faham satu perkara, puasa itu sendiri adalah ibadah. Dalam keadaan kita mungkin tak sembahyang, kita tak baca Al-Quran, kita duduk saja, kita sedang beribadah kepada Allah. Itu istimewanya puasa. Jadi kalaulah kita sedang beribadah, bagaimana kita buat sesuatu yang Allah larang? Itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Yang keenam, berbuka dengan sesuatu yang halal. Ini satu perkara yang penting. Untuk kita dapat keredaan Allah, untuk kita dapat penerimaan dalam doa kita, maka pastikan kita berbuka dengan sesuatu yang halal. Kerana barang siapa yang berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Maka waftir alal halal ya talibal kamal. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebutkan, dan berbukalah dengan makanan yang halal bagi orang yang mencari kesempurnaan. Maksudnya apa? Rugilah kita kalaulah kita dah susah-susah puasa ibadah kepada Allah, tiba-tiba kita berbuka dengan sesuatu yang haram. Maka ini satu yang sangat merugikan. Kemudian yang ketujuh, tidak banyak tidur pada siang hari. Ini penting juga ni. Jangan sebab puasa maka kita tidur je. Kerana apa? Itu merugikan masa kita di bulan Ramadan. Sepatutnya bulan Ramadan bulan ibadah. Jadi di sini saya nak tarik perhatian sidang pendengar juga yang bersama-sama dengan kita. Sebab apa? Sebab ada hadis disebutkan wa naumuhu ibadah. Antara kelebihan Ramadan disebutkan tidurnya orang berpuasa ibadah. Jadi ni kan kalau dapat dekat anak-anak kita balik asrama kan tidur je. Kemudian balik nanti bila mak dia beletik, dia pun kata, oh mama tak tahu ke ni ada hadis Nabi kata tidurnya orang puasa ni ibadah. Soalannya, adakah bermakna Nabi nak suruh kita tidur? Bukan. Ni kita kata faham secara literal, faham atas aja. Tidur tu ibadah. Nabi nak bagi tahu kepada kita istimewanya Ramadan. Sampai orang kalau dia tidur pun dapat pahala ibadah. Cuma bukan nak suruh tidur. Nak bagi tahu kalau tidur pun dapat pahala ibadah. Macam mana kalau solat? Macam mana kalau zikir? Lagi besarlah pahalanya. Jadi carilah yang lebih besar. Bukan suruh, oh tidur pun ibadah. Okey, semua kita tidur. Itu tak tepat. Jadi jangan banyakkan tidur kita di siang hari. Kerana apa? Merugikan waktu ibadah kita. Kemudian mungkin kita baca satu lagi yang terakhir sebelum kita berhenti rehat. Tidak berdebat dengan orang lain ketika sedang berpuasa. Dan jika dipaksa untuk berdebat, maka ucapkanlah saya berpuasa. Bulan Ramadan bulan untuk kita bersabar. Jadi jangan kita berdebat dengan orang, jangan bergaduh dengan orang. Kerana apa? Kerana ada 3 perkara yang mana pahala ni infinity.
Dan kesemua perkara ini ada di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadat yang pahalanya itu tidak ada bertepian. Maknanya Allah boleh bagi banyak mana Allah nak bagi. Yang pertama adalah puasa. Kita sedang puasa di bulan. Yang kedua, apakah dia amalan yang mana bighairi hisab. Tidak ada batasan nilaian pahala. Adalah bersabar. Jadi bulan Ramadan, bulan untuk kita sabar. Jangan berdebat dengan orang, jangan bergaduh dengan orang. Tinggalkan perdebatan itu walaupun kita benar. Kerana menghormati Ramadan itu satu ibadah. Maka sabar. Dan yang ketiga, apa dia yang merupakan perkara yang disebutkan pahalanya infinity, pahalanya itu tanpa batas, adalah memaafkan orang lain. Berbuat baik dan memaafkan orang lain. Allah sebut dalam Al-Quran, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selepas ini kita akan sambung lagi sedikit perbahasan kita berkaitan dengan adab menghadapi Ramadan. InsyaAllah pada anda terus semua setia bersama-sama kami dengarkan IKIM Inspirasi Korea Islam. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Andina Muhammad Fauzi, pendengar setia Radio IKIM Inspirasi Inforia Islam. Campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Kali tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hurban 106.2. Terima kasih anda jadikan kami teman anda waktu ini bersiaran untuk bicara adab ketika berpuasa Ramadan. Kita dengarkan beberapa tadi, antaranya bersabar, tinggalkan perdebatan. InsyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan kita, kupasan dalam bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Sirajuddin Harun. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung lagi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbahasan ataupun pembacaan kitab adab kita di dalam adab berpuasa Ramadan. Kita terus ke nombor 12. Sebagaimana kita sebutkan, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Terutama ketika mana nak berbuka puasa. Kalau kita pergi ke Madinah di Faiz, kita pergi ke Mekah pada bulan Ramadan, kita akan lihat lepas asar orang dah mula bentang tempat untuk berbuka di sekitar masjid. Dan kita akan lihat ada orang yang berdiri daripada asar sampailah ke maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu sekali. Maka di sini Said Muhammad Amin menyebutkan kita perbanyakkan apa antara doa yang dianjurkan untuk kita perbanyakkan, terutama sebelum berbuka. Maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Itu antara doa yang dianjurkan untuk kita perbanyakkan membacanya sepanjang Ramadan. Terutama ketika berbuka. Kalau boleh ulang kalau di pondok di Madinah dulu. Maka kita baca doa ni. Baca doa ni bermula daripada setengah jam sebelum berbuka. Ulang sampai waktu berbuka. Kita harapkan keampunan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, mengharap syurga Allah,
dan kita minta jauh dari api neraka dan minta segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, jika dalam keadaan janabah, kalaulah seseorang itu dia berada dalam keadaan berhadas besar, maka disunnahkan untuk mandi janabah sebelum azan fajar. Maksudnya apa? Mandi sebelum subuh. Kalaulah dia terjaga dah azan subuh, adakah dia boleh berpuasa? Boleh berpuasa. Tetapi sebaiknya dia mandi sebelum azan subuh. Baik. Yang ke-14, tidak menggunakan minyak wangi tatkala berpuasa, kerana hukumnya adalah makruh. Ini pandangan yang disebutkan oleh Syed dalam permasalahan ini. Dan jika ingin menggunakannya, maka waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Kenapa tak dibenarkan? Pelik pula kita kan? Kerana sebahagian ulama menyebutkan pemakaian minyak wangi ini memperkuat syahwat. Jadi kan tujuannya puasa ia adalah untuk melemahkan syahwat. Dan kalau kita pakai minyak wangi, kadang-kadang ustaz saya syahwat tak ada apa. Masalah dia pada orang yang baru pula. Orang lain. Apatah lagi kalau berlainan jantina. Itu. Maka bulan Ramadan bulan menutup segala ruang kemaksiatan. Dan ruang-ruang fitnah semua dielakkan. Kemudian yang ke-15, selepas selesai berbuka, maka disunnahkan untuk mandi agar dapat melaksanakan solat sunat tarawih dengan penuh semangat. Ini anjuran para ulama. Anjuran para ulama, kalau kita nak mandi, maka kita mandi lepas berbuka. Jadi kita berbuka dulu dengan kurma, dengan air zam-zam, dengan air masak, kemudian dengan apa-apa yang manis yang tak disentuh api. Kalau tidak, yang terakhir dengan apa-apa yang manis yang disentuh api. Itu tertib kedudukan dia. Jadi lepas kita berbuka, kita sembahyang maghrib. Dan setelah sembahyang maghrib, dianjurkan kita mandi untuk dapat kekuatan dan kesegaran ibadah pada waktu salat tarawih nanti. Itu anjuran. Kemudian yang ke-16, ke-16 ni seronok ni kalau isteri-isteri di rumah, anak-anak di rumah, mak ayah di rumah, apa dia? Ketika mana di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita menambah nafkah kepada ahli keluarga. Jadi kalau sebelum ni bagi 200, bulan Ramadan bagi 400. Seronoklah isteri kita. Isteri kita pun mesti poin ni dia akan ingat. Abang, Ramadan dah masuk ni. Jadi berganda pahala, berganda lah elon, dia kata. Jadi tapi memang dianjurkan. Dan kita melakukan perbuatan tu dapat pahala. Jadi kita kata, Allah, habislah duit ustaz. Jangan fikir habis. Tapi fikir itu adalah ibadah, dapat pahala. Gembirakan ahli keluarga di bulan Ramadan itu satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian yang ke-17, memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa meskipun hanya dengan sebiji kurma. Jadi bulan Ramadan bulan memberi. Bagilah walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air. Tapi usahakan untuk memberi. Kenapa? Kerana ni tadi kita sebut orang yang semayang tarawih diampunkan dosa, puasa diampunkan dosa. Orang yang bagi makan pada orang pada bulan puasa diampunkan dosa. Diampunkan dosanya. Kemudian kalau dia bagi makan sampai kenyang, tu kalau bagi makan sebiji kurma. Tapi disebutkan orang yang bagi makan sampai seseorang tu kenyang, maka apa pahala yang akan diperoleh? Dia akan dibebaskan daripada api neraka. Bahkan apa lagi yang dia dapat? Dia dapat pahala macam mana orang yang dia bagi makan tu pun berpuasa. Jadi sebab tu antara anjuran kita bagi makan kepada orang-orang soleh, orang hafiz Al-Quran, anak-anak tahfiz, rumah anak-anak yatim. Supaya apa?
kita dapat pahala macam mereka. Banyak tak? Banyaklah. Kita sibuk banyak kerja. Mereka baca je Quran. Tapi kita dapat tumpang pahala puasa mereka. Bahkan disebut dalam khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Syaban. Maka disebutkan apa? Orang yang bagi makan sampai kenyang ni, dia akan dapat minum daripada haud kolam ni baginda nanti di akhirat. Yang mana siapa minum daripada kolam ni baginda Nabi, apa akan berlaku? Takkan dahaga sampai bila-bila. Oh, itu satu perkara yang sangat diimpikan oleh kita. Jadi kalau ada kemampuan, ada duit lebih, bagi makan pada orang bila mana masuk bulan Ramadan nanti. Ustaz, kalau nak buat buka puasa 3,000 Ustaz. Bukan disuruh bagi makan 200 orang. Hatta bagi makan pada seorang. Bagi sebungkus kita contohnya pergi bazar Ramadan nanti. Jadi kalau beli untuk kita satu nasi ayam, belilah 2 nasi ayam. Satu lagi sedekah pada orang. Itu pun dah bagi makan sampai kenyang. Kalau nak tunggu 10 orang baru kita nak bagi makan, jawapannya sebenarnya sampai bila tak tahulah baru kita dapat bagi makan kepada orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara yang terakhir mungkin kita boleh sebutkan pada malam ini adalah dalam kita berbuka dan bersahur dianjurkan untuk kita mempercepatkan berbuka. Maksud cepat berbuka, jangan berbuka 6.30 pula. Tapi bila yakin masuk waktu terus berbuka. Kalau kita fikir pakai akal Faiz, lagi lama puasa lagi banyaklah pahala. Jadi kita kata tak boleh Ustaz, saya nak extend sikit puasa. Isyak baru nak berbuka. Isyak baru nak berbuka. Tak. Tetapi agama ini adalah syariat yang telah Allah tetapkan. Jadi berbuka itu dicepatkan. Tenggelam je matahari berbuka. Dan sunat untuk kita melewatkan bersahur. Bukan lewat sampai terbit fajar pula. Tapi hampir dengan waktu fajar. Dan itu sunnah-sunnah yang dianjurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara terakhir mungkin kita boleh sebutkan pada pertemuan kita pada malam ini adalah bulan Ramadan, satu bulan yang sangat agung yang dimuliakan oleh baginda Nabi dan semua orang-orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kata kita tak mampu untuk melakukan taat, maka usahakan jangan sekali-kali melakukan maksiat di bulan Ramadan. Sebagai satu penghormatan pada bulan yang sangat mulia ini. Dan kejarlah satu malam yang mana disebutkan padanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita semua dengan malam yang sangat agung dan mulia ini. Dan pada malam tersebut kita harapkan kita diterima oleh Allah, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Ustaz, untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan adab kita puasa Ramadan. InsyaAllah kita boleh beramal sama-sama di masa Ramadan kita ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Allah taala ikhlas kita dan amalan kita ini. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya, perkongsian dalam 4 siri ini. InsyaAllah persiapan yang kita nak buat sama-sama sebelum kita masuk ke Ramadan, tak lain tak bukan kita nak mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala atas setiap amalan-amalan yang kita laksanakan. Biarpun kecil, biarpun ringkas amalan-amalan yang kita buat, yang penting kita doa juga semoga istiqamah setiap apa yang kita buat tu, insya-Allah. Semoga dapat kita beramal sebanyaknya di bulan Ramadan nanti. Dan untuk anda bicara adab dan juga program-program lain sepanjang Ramadan, kita akan rehatkan seketika untuk bila luar untuk kita beribadah sebanyaknya di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak. Kita rehat sekejap sebulan Ustaz. InsyaAllah. Selamat menyambut Ramadan kembali DJ Faiz dan semua. InsyaAllah Ustaz. Dan insyaAllah kita nak mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin ada satu siaran, kita buat siaran khas untuk raya nanti pula kita nak dengar. Mungkin ada adab pula kot lah, kalau kita boleh rentas negeri ke apa, kita doa sama-sama lah. InsyaAllah harapan kita agar setiap perkara yang kita buat tu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi banyak kesempatan
attend insyaAllah Aidil Fitri nanti. Pertemuan untuk ajak sekali dia pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sahabat-sahabat saya, teruskan kita bisa dengarkan iklim inspirasi Korea Islami seperti yang saya wawarkan, bicara adab akan rehat seketika, dan ulangan untuk bicara adab kali ini akan kita siarkan hari Sabtu jam 10 malam, dan insyaAllah saya akan buat siaran selitan-selitan daripada bicara adab tentang adab-adab berkaitan dengan Ramadan ini. Anda boleh dengarkan sentiasa, kami akan ulang-ulang selitan tersebut untuk sama-sama lah kita beramal sebaiknya di bulan Ramadan ini. InsyaAllah jumpa lagi. Anda akan dengarkan sentiasa supaya Ramadan pelbagai lagi perkara menarik dan susun istimewa untuk anda. Di Iklim Inspirasi Korea Islam. 24 jam sentiasa mendampingi, tindak dengan muzik Islamik dan program dakwah. Sudah masuk Islam. Lama. Wanita Allah. Ya, kita sebelum Dengarkan di Iklim Inspirasi Inforia Islami. Membeli lagi? Ya, Abang. Produk Al-Ulum. Ni, saya tambah pencuci baju, pencuci pinggan, rempah, kicap, sos, jus, kopi, madu kesukaan Abang ni. Semua ada kan? Kita kan guna semua produk Al-Ulum. Ya, produk yang tak perlu ragu-ragu. Sebab Al-Ulum berasaskan bahan-bahan alami, tumbuhan, buah-buahan serta mesra pengguna. Satu lagi, produk Muslim dan halal. Produk Al-Ulum dapatkan di LV, IG dan Shopee Al-Ulum Official Store. Hubungi 012 53 6558 dan 019 563 0737. Islam and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by Iklim. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just 20 ringgit at iklimniaga.my or call 03 6204 6388 or 389. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Murad II gagal menakluki kota Konstantinopel, baginda menjadikannya sebagai cita-cita puteranya, Muhammad Al-Fatih. Saban hari Sultan Murad II, Ayahanda Al-Fatih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Konstantinopel dapat ditakluki, dan puteranya lah yang menjayakan misi besar itu. Sultan Murad II juga menyemat kukuh dalam minda Muhammad Al-Fatih bahawa beliau akan menjadi penakluk kota yang memiliki pertahanan yang aman untuk itu. Justru Al-Fatih membesar dengan cita-cita mulia dan amat mencabar. Ini masalah. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, mendengarkan syariah dan keundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Daripada saya, Ustaz Amir Samad. Bila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan dia leader kita berada di posisi D, tempo drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan berikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak dia leader kepada N. Bila mulakan perjalanan hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat, speedometer naik, tolak saja dia leader tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak anda. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma ajirna minan nar.
أجرنا من النار يا Allah, ya Tuhan